Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan semua cerita yang Abang sampaikan. Yang semuanya adalah pengalaman daripada ramai orang. Cuma untuk posting yang 2 hari lepas, Abang minta maaf sangat-sangat. Sebab ada juga yang bagi komen tidak bersetuju untuk Abang review tentang filem seram iaitu KKN Desa Penari. Sebenarnya Abang bukanlah review filem. Cumanya Abang sampaikan beberapa benda yang Abang dah baca 3 tahun yang lepas berkenaan dengan filem tu. Abang minta maaf sangat-sangat. Okey, jadi hari ni Abang nak sampaikan 3 cerita. Cumanya cerita yang pertama dengan yang kedua agak-agak pelik sebab tak pernah dengar lagi, Abang tak pernah jumpa dekat mana-mana. Tapi cerita yang ketiga, walaupun cerita tu pernah Abang ceritakan yang seakan-akan dengan dia, tapi dia punya seram tetap sampai. Jadi tanpa berlengah-lengah lagi, jom Abang ceritakan ketiga-tiga cerita pengalaman daripada 3 orang yang berbeza berkenaan dengan kisah seram. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang budak lelaki, tapi tak adalah budak sangat sebab waktu tu berlaku pada tahun 2001 dekat Batu Pahat, Johor. Abang gunakan ganti nama dia, letak nama dia sebagai Yul. Yul cerita kat abang, waktu tu umur dia lebih kurang 6 tahun, 2001. Dekat Batu Pahat pada tahun tu memang heboh, semua orang buat layang-layang dan juga wow. Sebabnya pada minggu itu diorang adakan festival melepaskan layang-layang dan juga wow. Jadi semua orang, semua keluarga ambil bahagian buat layang-layang. Mana yang ada kemahiran lebih akan buat wow. Dan semua wow dan layang-layang ni akan dilepaskan di rumah masing-masing. Dan kalau untuk pembukaan, diorang akan lepaskan dekat padang sekolah. Cuma pada hari tu, pada tahun tu, keluarga Yul pun ambil kesempatan untuk menunjukkan bakat. Si ayah kepada Yul lah kan, dia buat wow, dan wow dia memang cantik gila. Diletakkanlah beberapa elemen dekat wow dia tu, sampaikan bila wow tu dilepaskan di ruang angkasa, komen berbunyi weng 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 macam tu. Itu cerita dia yang disampaikan kepada abang melalui email lah kan. Jadi dia kata wow dia dah lah besar, cantik, dan bapak dia tak lepaskan, maksud abang lepaskan tu tidak dipasang, dilepaskan di awan dekat padang. Tak, bapak dia tak buat macam tu. Tapi bapak dia lepaskan wow tu, terbangkan wow tu. Itu yang paling tepat. Bapak dia terbangkan wow dekat pekarangan rumah, dan bapak dia ikat wow tu pada tiang rumah. Jadi semua orang jiran-jiran dapat tengok kemahiran bapak dia buat wow yang hebat. Tapi mesti korang cakap ini berkenaan dengan hantu wow. Tak. Wow tu cerita sampingan sebenarnya. Jadi si Yul ni memang teruja gila dengan wow yang bapak dia pasang, yang bapak dia tambat dekat tiang seri rumah tu. Dan kejap lepas 2-3 minit dia keluar rumah tengok wow. Lepas 2-3 minit dia keluar rumah tengok wow. Daripada pagi jejak ke tengah hari, jejak tengah hari, jejak ke malam. Maksudnya sepanjang hari tu teruja gila Yul tengok wow tu berterbang-terbang kat langit atas rumah dia. Jadi dia pun rasa macam gembira sangat, dan malam tu dia rasa super duper teruja. Sampaikan dia tidur, kejap-kejap dia terbangun, dia nak dengar bunyi wow tu. Tapi dia tak sangka pada pukul 4 pagi dia terjaga dan dia terserempak dengan sesuatu. Macam ni cerita dia. Yul waktu dia tidur pukul 9 malam tu 2001 tu, dia kata memang semangat dengar. Woi, best gila bunyi wow tu. Jadi disebabkan dia bangun, tidur bangun tengok wow, lepas tu tidur balik bangun tengok wow. Rumah dia orang ni dibahagikan kepada 2 bahagian, rumah atas dan rumah bawah. Kalau rumah atas tu ruang tamu, dan rumah bawah tu adalah ruang menonton dan juga dapur. Bilik ayah dia dengan mak dia ada dekat ruang dapur. Yul pula dengan adik-beradiknya tidur dekat ruang atas, dekat ruang tamu. Pada pukul 4 pagi malam tu, Yul terjaga. Tapi pada waktu tu, dia tak dengar langsung bunyi dengungan yang datang daripada wow.
Sepatutnya wow tu mesti ada bunyi-bunyian ngung macam tu. Tapi dia dengar tak ada. Jadi dia pun cepat-cepat pergi dekat tingkap, dibukalah tingkap seluas-luasnya. Pada waktu tu Yul tak terfikir. Waktu dia buka tingkap tu adalah pukul 1 pagi. 4 pagi, salah Pukul 4 pagi. Dia tak perasan tu pukul 4 pagi. Bila dia buka tingkap luas-luas, dia tengok keadaan gelap. Adalah nampak cahaya-cahaya bulan sikit. Lepas tu terus dia dongak ke atas, dia nak tengok keadaan wow dia. Masih lagi wow dia terbang. Waktu tu dia rasa macam wow terbang. 6 tahun kan budak teruja, wow terbang. Yes, cantik-cantik. Tiba-tiba dia rasa macam ada angin menerpa ke muka dia. Ada angin yang panas ke muka dia. Jadi dia rasa terkejut. Cepat-cepat dia tutup tingkap semula. Bila dia tutup tingkap, dia pergilah dekat katil dia, tilam dia, lebih kepada toto agaknya. Dia tidur dekat toto dia, dia tarik selimut. Waktu tu dia cuba lelapkan mata. Waktu dia nak lelapkan mata, dia terpandang dekat sudut ruang tamu rumah dia, ada mata merah. Dan mata merah tu datang daripada dua makhluk hitam. Satu tinggi setinggi kipas berdiri tu. Yang satu lagi agak rendah sikit. Yang tinggi tu kata Yul matanya dua merah. Tapi yang rendah tu matanya satu kat tengah-tengah pun warna merah. Dan benda tu bergerak terhuyung hayang, bergerak ke arah Yul. Waktu tu Yul kata dia terlalu takut sampaikan kaki dia lemah nak berdiri. Keadaan seluruh ruang tamu memang gelap. Cuma dia nampak dua lembaga hitam yang bergerak ke arah dia. Berani juga bagi abang Yul ni. Jadi Yul ambil tindakan segera merangkak, turun daripada rumah atas turun ke bawah, merangkak ke bilik bapak dia. Waktu tu memang tak boleh jalan. Kaki dia lembik, dia kata memang tak boleh jalan. Dia merangkak, dia kata bayangkan ni dalam merangkak budak 6 tahun. Memang lambat lah nak sampai dekat bilik mak dia. Tapi dia kata dia tak boleh diri. Waktu tu dia menangis, dia kata merangkak sambil menangis. Nak jerit, keluar kepala tak keluar. Suara tak keluar. Nak menjerit tak boleh. Merangkak lah. Nangis merangkak-rangkak. Dia sedar benda tu. Dalam 2-3 merangkak tu dia tengok pandang belakang. Ada lagi benda tu duk kejar toyong ayang. Gelap dia. Dia kata macam seakan-akan tuyul. Tapi takkan tuyul besar macam tu. Dia terus merangkak. Ambil menangis-nangis. Dia sampailah dekat pintu bilik mak dia. Dia buka pintu bilik mak ayah dia. Dia merangkak dekat katil mak ayah dia. Sampai kat telinga bapak dia. Yul nampak hantu. Yul nampak benda dua hitam mata merah. Agaknya macam tu lah. Bapak dia terus terbangun. Terus tengok, Yul kenapa? Yul okey tak? Yul waktu tu dah ada kekuatan sikit sebab dia tengok bapak dia dah bangun. Dia cerita kat bapak dia yang dia nampak hantu dekat ruang tamu. Pada waktu tu disebabkan mungkin Yul kata suara dia kuat waktu dia menangis tu. Selepas bapak dia peluk dia, kakak dia pun keluar daripada bilik dan kakak dia pun terkejut lah. Kata ada benda kan. Jadi kakak dengan bapak dia pergi naik ke ruang tamu, tengok ada tak lembaga yang dimaksudkan. Bapak dia buka lampu. Bapak cakap buka tingkap. Bapak dia buka lampu dan bapak dia cek keseluruhan ruang tamu. Tapi tak ada pun lembaga hitam seperti yang dimaksudkan Yul. Yang ada cuma 2 ekor kunang-kunang dekat sudut rumah. Kakak dia cakap apa? Penakut now. Kunang-kunang pun diingatkan hantu bermata merah, dia kata. Tidur je lah. Jadi kakak dia pun teruslah masuk tidur. Yul ni masih lagi gigil-gigil ketakutan. Jadi bapak dia cakap macam ni, tak apalah, Yul tidur, abah duduk dekat ruang tamu, duduk dekat sofa. Kalau ada apa-apa, jeritkan nama abah. Abah ada dekat sini. Jadi Yul pun baring kat toto dia balik. Dah ada kekuatan dah. Dia rasa tak tahu apa takut sangat. Dia baring kat toto dia balik. Sambil-sambil mata dia pandang ke arah bapak dia. Bapak dia tak tidur. Bapak dia diam aja. Sambil-sambil agaknya lah bagi abang mungkin bapak dia tengah berzikir agaknya waktu tu. Jadi sambil-sambil berzikir, bapak dia tengok arah Yul. Tapi apa yang Yul jangka, Yul ingat benda tu dah habis selepas bapak dia datang temankan tidur. Tapi sebenarnya tak. Tengah Yul tidur,
tiba-tiba badan dia kena hempap. Sampaikan dia nak bersuara pun tak boleh. Seluruh badan dia rasa macam tak boleh bergerak, kebas. Dia cuba bergerak-gerak, goyang-goyangkan, memang tak lepas. Waktu tu dia pandang je pada bapak dia dengan harapan, tolonglah bapak dia pergi ke arah dia dan buat sesuatu. Tapi bapak dia pun tengok, kenapa Yul tengok dia? Bapak dia pun perasan Yul pelik. Jadi bapak dia pun pergi ke arah Yul. Lepas tu buat bacaan 40 selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca ayatul kursi. Lepas tu baca lagi selawat lagi. Akhirnya Yul lepas daripada tindihan tu. Yul terus bangun, peluk bapak dia sambil nangis-nangis. Tapi Yul tak sangka, lepas tu dia pengsan, dia tak sedar. Esok paginya dia sedar, dia dah demam. Seminggu dia demam sebabkan dia nampak dua makhluk hitam yang bermata merah, satu dua mata, satu lagi satu mata. Dan Yul yakin benda tu datang daripada hembusan angin sewaktu dia buka tingkap nak tengok layang-layang dia yang wow dia yang bapak dia tambat dekat tiang seri rumah. Cerita yang kedua ni memang sedap juga. Memang pelik, tak pernah abang dengar. Disampaikan oleh seorang budak lelaki, tapi abang gunakan kata ganti nama lain. Abang gunakan nama Han kali ini, Khan. Berlaku pada tahun 1996. Waktu tu Han berumur 12 tahun dan perkara ini berlaku dekat Kuantan, Pahang. Cerita dia macam ni. Han kata waktu tu memang heboh sangat. Semua orang bercerita tentang satu komet, kalau tak silap abang, namanya Hale-bopp. Satu komet daripada angkasa lepas yang akan melintasi ruang udara Malaysia. Jadi pada waktu tu Han kata dia teruja gila kalau dengar cerita pasal komet-komet ni. Pada tahun 1996 ada beberapa cerita Melayu, filem lah kan, tentang angkasa-angkasa lepas dan juga alien, iaitu cerita X-Ray yang diarahkan oleh Aziz M. Osman. Dia kata disebabkan teruja sangat tengok cerita X-Ray tu, dan pada waktu tu pula dekat surat khabar heboh semua mengatakan ada komet yang akan melintas ruang udara Malaysia. Han ada satu cita-cita, kalau boleh dia nak tengok komet tu melintas betul-betul depan mata dia. Tapi dia tak tahu yang dia cari lain, tapi yang muncul lain. Jadi dia kata dia semangatlah malam tu. Dia kata dia kalau ikut daripada jadual yang ditetapkan di surat khabar, komet tu akan melintasi ruang udara rumah dia dekat Kuantan tu pada jam 8 malam. Jadi dia kata dengan bapak dia, dengan mak dia, jangan kacau dia pukul 8 malam. Dia mula waktu tu 12 tahun pukul 8 malam dia nak duduk dekat pekarangan rumah, dekat luar rumah. Dia nak tunggu komet tu melintas depan mata dia. Teruja sangat tengok cerita X-Ray, dia kata. Cerita science fiction. Jadi dia kata okey lah, dia nak tunggu. Tapi dia dah start tunggu start jam 7.30 tau. Dia punya semangat ni lepas sembahyang maghrib je terus tunggu dekat pekarangan rumah nak tengok komet ni. Tapi dekat pukul 8 bapak ada sound, jomlah kita pergi rumah nenek. Dia kata kita tengok nenek. Dia rasa macam apa? Orang nak tengok komet, apalah nak tengok nenek pula. Bapak dia cakap, alah rumah nenek bukan jauh, lebih kurang 10 minit je kalau naik kereta daripada sini. Jadi cepat-cepat Han tengok jam. Jam menunjukkan pukul 7.45. Jadi kalau komet tu dikatakan melintas dekat kawasan Kuantan, Pahang pukul 8 malam, ada lebih kurang 15 minit lagi. Oh, berusaha gigih. Waktu dia cakap dengan bapak dia, boleh pergi rumah nenek, tapi dengan syarat dia nak duduk dekat pekarangan rumah kampung nenek dia. Jangan kacau-kacau dia. Dia nak tengok komet tu. Dia nak duduk baring kat situ. Dia nak tengok komet yang melintas. Mana tahu ada makhluk asing agaknya, dia kata. Jadi bapak dia pun cepat-cepatlah dengan mak dia start kereta, pergilah rumah nenek dia. Jadi bila sampai dekat rumah nenek dia ni pukul 7.50. Dah gelap dah waktu tu. Dan mak bapak dia masuklah dalam rumah berborak-borak dengan nenek. Waktu tu Han kata dia tak nak masuk dalam rumah. Dia terus ambil kerusi duduk dekat pekarangan rumah kampung nenek dia. Semata-mata nak tengok komet tu yang melintas. Oh, dia bangga, dia kata memang dia nak tengok komet yang melintas. Tapi apa yang ditunggu pukul 8, sebiji komet pun tak ada. Pukul 8 lebih, pukul 8:05 tunggu lagi. Tak ada juga komet ni. Ni komet apa hal ni? Aku kena tipu, kena prank ke apa, dia kata. Dekat pukul 8.30 dia tunggu, tak ada juga, sampai bapak dia cakap,
Ada ke komet tu? Ke kau salah baca tarikh? Kata. Tak ada, ni dah betul komet dia. Tu bapak kata, kalau nak tunggulah kat situ. Jadi Han tunggu sampai pukul 10 malam. Dia tetap juga nak tengok komet tu. Tapi pukul 10 malam Han nampak lain. Dekat pokok kelapa nenek dia, dekat hujung pucuk pokok kelapa nenek dia, dia nampak ada seorang perempuan berdiri dengan baju yang compang-camping. Mula-mula Han cakap, komet tu dalam bentuk manusia ke? Ke dalam bentuk orang? Dia pelik juga, yang ditunggu komet, tapi kenapa yang muncul makcik berpakaian kurang baik di pucuk pokok kelapa? Dia diam je lah. Dia tengok makcik tu pun duduk je kat atas pucuk, bukan duduk dekat pelepah, pucuk kelapa. Dia lepas 10 minit baru dia perasan, jangan-jangan ini Lang Suya kot. Abang guna perkataan orang utara. Abang tak boleh nak sebut perkataan yang biasa abang sebut, seram pula. Jangan-jangan ni makcik Rockers kot. Waktu tu baru dia perasan, dia ternampak benda lain. Dia terus berlari masuk rumah, terus dia peluk mak dia. Dan bila tengok anak dah menggigil-gigil, si mak tanyalah. Dia ceritalah dekat atas puncak pucuk pokok kelapa ada perempuan duduk berdiri. Mak bapak dia terus segera turun rumah, tengok betul ke ada perempuan. Tak ada, bapak dia tak nampak. Jadi sejak daripada tu 3 hari Han demam sebabkan nampak benda Allah tu. Waktu tu umur dia 12 tahun. Tapi dia kata selepas tu baru dia perasan, betul seperti bapak dia cakap, rupanya komet tu melintas bukan pada malam tu, tapi malam esoknya. Jadi akhirnya Han tetap juga tak nampak komet tu melintas, dan yang Han nampak adalah makcik Rockers melintas. Jadi moral of the story kat sini adalah, kalau korang nak tengok apa-apa yang pelik, pastikan tarikhnya betul. Terutama tarikh tengok wayang ke, jangan tersalah tarikh, nanti gigih pula, tersalah nanti stres pula nanti. Okey, itu adalah ending cerita yang kedua. Perasan tak jambul abang dah tinggi? Dah kena potong dah ni. Sebab bila jambul tinggi, bila masuk dekat dalam kamera, dia dah terkeluar daripada kamera tau. Jadi abang kena tunduk-tunduk sikit. Okey, cerita yang ketiga ini disampaikan oleh seorang budak perempuan, tapi abang tak nak letak nama sebab ceritanya bukan berkenaan dengan budak perempuan tu, tapi berkenaan dengan Pak Long dia. Berlaku dekat sama macam cerita yang kedua, Kuantan, Pahang. Jadi abang baru perasan sejak akhir-akhir ni, abang banyak dapat cerita daripada Pahang, terutama di daerah Kuantan. Dah jadi macam Pahang boleh dikatakan antara negeri terseram selepas Pulau Pinang, Kedah dan juga Johor. Banyak kali kan abang dapat cerita daripada daerah-daerah negeri-negeri ni. Okey, ceritanya berlaku pada tahun 2011. Cumanya dia tak nak beritahu dekat abang lokasi sebenar cerita kali ni, sebabnya Pak Long dia masih lagi ada anak, masih lagi ada isteri. Berlaku pada 2011 pada waktu tu. Dia kata dia ada seorang Pak Long. Pak Long dia ni suami kepada Mak Long dia. Ya, betul lah kan. Jadi Mak Long dia adalah kakak kepada mak dia. Jadi dengan kata lain, hubungan dia dengan Pak Long ni boleh kata rapat juga. Cumanya Pak Long ni ada perangai yang pelik sikit. Perangai pelik yang pertama adalah dia sangat panas baran. Anaknya senang marah. Kalau jadi apa-apa pun senang marah. Senang sakit hati, senang. Dia punya perangai itu kadang-kadang menyebabkan kita semua, dia kata sebagai anak-anak buah, rasa takut nak rapat dengan pakcik yang macam ni. Tapi yang boleh handle Pak Long adalah hanya Mak Long saja. Itu perangai pertama. Perangai yang kedua adalah Pak Long ni, dia suka gila hisap rokok yang satu hari boleh habis sampai 1 kotak. Dia punya heavy smoker ni tu. Dan disebabkan itu Pak Long ni suka terbatuk-batuk bila dia buat kerja. Dekat rumah Pak Long dia ni, dia ada bela sekandang serban ayam. Bukan sekandang, serban ayam. Ayam-ayam tu memang dibela oleh Pak Long dia. Bila ditanya kenapa bela ayam banyak macam tu, Pak Long cakap senang nanti nak bawa kenduri. Jadi ceritanya bermula pada satu hari si Pak Long ni meninggal dunia dekat hospital. Punca dia meninggal dunia katanya ada berkaitan dengan sakit paru-paru, sebab Pak Long dia ni memang terlalu banyak merokok.
Jadi lepas kematian Pak Long dulu, macam biasa kita rutin, kita sebagai orang meninggal, kita pula orang meninggal, kalau ada orang meninggal sebagai seorang Muslim, kita diuruskan dan kalau boleh dikebumikan pada hari yang sama, dan itu juga proses yang dibuat ke atas jenazah Pak Long. Jadi jenazah Pak Long berjaya selamat dikebumikan selepas waktu asar. Tak ada apa-apa, semuanya okey. Dan malam tu diorang buat kenduri, tahlil arwah macam biasa. Dan ceritanya bermula bila tiba jam 1 pagi. Waktu tu anak bongsu Pak Long berumur 4 tahun tengah lepak, maksudnya baring-baring dekat ruang tamu. Tiba-tiba si anak dengar orang ketuk pintu. Si Mak Long ni pun dengar, ada orang ketuk pintu. Jadi Mak Long dia cakap lah, dek pergi tengok dekat pintu tu, siapa yang ketuk tu. Mak dia ingat jiran tetangga ataupun adik-beradik yang datang nak melawat dan ucapkan takziah. Tapi bila selang 2-3 minit, si anak bongsu tadi berlari ke arah mak dia dengan muka yang pucat sambil cakap, "Mak, ayah balik." Waktu tu Mak Long rasa macam, biar betul suami aku balik. Takkanlah suami aku dah meninggal. Jadi Mak Long pun pergilah naik ke ruang tamu dan dia tengok daripada celah-celah kayu dekat pintu kayu tu. Bila dia tengok, memang betul suami dia balik. Tapi suami dia balik dalam keadaan yang tak wajar. Abang tak nak explain, tak nak describe, tapi korang boleh bayangkan kalau orang tu baru meninggal balik ke rumah, cuma matanya merah. Waktu tu Mak Long terkejut gila, dibawanya anak bongsu dia ni masuk dalam bilik. Pak Long dengan Mak Long ada 4 orang anak. Yang pertama lelaki, 2, 3, 4 semua perempuan. Jadi keempat-empat anak dia ni dikumpulkan dalam satu bilik. Waktu tu kata Mak Long, bila ketukan tu tak dibuka, pintu tu tak dibuka, benda tu ketuk makin kuat. Bila dia tengok Mak Long tak buka, diketuknya sekeliling rumah. Tuk tok sekeliling rumah. Waktu tu Mak Long kata memang ketakutan. Hilang ketakutan tu, ketukan tu hilang bila azan subuh dekat masjid. Mula azan subuh, Allahu Akbar, terus dah tak ada ketukan tu. Ya Allah, kalau abang dah jadi seramah. Jadi esok paginya Mak Long beritahu dengan beberapa orang kampung dan termasuk dengan imam-imam, bilal-bilal masjid, sebab Mak Long takut kalau peristiwa lama berlaku untuk kali kedua. Jadi pada malam kedua diadakan kenduri doa selamat. Cumanya selepas kenduri doa selamat, Mak Long beritahu pada imam dan beberapa orang kampung, "Tolonglah teman saya malam ni, saya takut benda tu datang." Jadi Pak Imam tanya, bila benda tu akan datang? Mak Long beritahu benda tu akan datang pada pukul 1 pagi. Jadi Pak Imam dengan beberapa orang ni nunggulah. Dengan kata lain, menunggu sambil mengaji. Sambil mengaji daripada pukul 10 habis kenduri, jejak sampai pukul 1. Tapi tak ada apa-apa. Jadi imam ni dan juga beberapa orang kampung anjurkan lagi. Maksudnya teruskan lagi menunggu sampai pukul 2. Tak ada juga. Jadi si imam dengan orang-orang kampung tu minta diri. Mungkin malam tu dah tak ada, cuma gangguan hanya 1 malam. Tapi tak ada. Jadi imam tu minta beransur. Tapi sebelum pergi daripada rumah tu, imam tu letakkan Quran dia dekat pintu luar. Maksudnya bukanlah Quran tu diletakkan atas lantai, tapi Quran tu diletakkan di ada sedikit pangkin lah dekat situ. Pangkin ni? Para, bukan pangkin, para. Diletakkan ke atas para, dan para tu bersebelahan dengan tingkap, dengan pintu. Jadi kalau siapa-siapa yang anak-anak muda yang tak tahu para tu sebenarnya adalah macam shelf, itu dah bahasa Inggeris. Para lah abang pun tak tahu kan nak cakap lain macam mana. Yang selalunya ada dekat dinding, kita letak buku. Kat situlah diletaknya Quran, bersebelahan dengan pintu. Tapi nak jadi cerita, selepas imam dan orang-orang kampung dibalik,
Suami maklum, Pak Long datang balik. Kali ni lebih ekstrim sebab dia tahu dekat rumah tu, dekat pintu tu dah diletakkan Al-Quran. Waktu tu dia kata dia bukan setakat ketuk, digendangnya pintu dan keseluruhan dinding, keliling dinding, tung tung tung, dendang macam tu. Maklum ketakutan, maklum dengan empat orang anaknya memang ketakutan, memang tak tahu nak cakap apa. Lepas dah gendang-gendang tu lebih kurang 1-2 jam, bunyi gendang-gendang tu hilang. Tiba-tiba bunyi dekat reban ayam berkokok-kokok, menjerit-jerit ayam. Jadi maklum kata habis, ini mesti dia dah belasah semua ayam ni. Jadi selepas azan subuh berkumandang, gangguan tu hilang. Dan esok paginya jiran sebelah maklum menjerit-jerit panggil nama maklum. Maklum turun. Rupanya semua ayam yang ada kat reban tu dah mati, kena kokang, kena makan dengan Pak Long yang balik malam tu. Agaknya dia lapar agaknya kokang ayam pun mentah lah agaknya lah. Jadi memang ketakutan maklum bila tengok semua ayam-ayam dia dah habis kena makan. Tak tangguh-tangguh maklum terus bungkus kain baju balik rumah mak dia dekat dalam daerah yang sama. Balik rumah mak dia, duduklah rumah mak dia selama 15 hari, selama 3 hari dia duduk dekat situ. Dia cerita dekat mak ayah dia yang suami dia balik. Tapi mak ayah dia pun macam antara percaya dengan tak percaya. Sebab dia kata walaupun Pak Long tu ganas, dengar tak? Ada orang gelak. Seram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Tak ada. Sekarang pukul apa? Pukul 12 lebih. 12.40. Okey, kita sambung. Jadi maklum dah tinggal 3 hari dekat rumah mak ayah dia, dia pun terpaksa balik. Tak naklah lama-lama sebab anak-anak sekolah. Jadi bila dia balik rumah dia, sebelum sampai rumah dia sempat singgah dekat kubur suami dia, kubur Pak Long. Rupanya dekat atas kubur Pak Long dipenuh dengan kemenyan dan juga limau nipis bersepah-sepah. Dan lebih menakutkan lagi, kubur Pak Long berlubang. Jadi walaupun suaminya balik dalam keadaan yang tak wajar, sebagai seorang isteri tengok keadaan kubur suami macam tu, sedih lah kan. Jadi dia ajak anak-anak dia timbus balik kubur Pak Long. Jadi kubur Pak Long selepas ditimbuskan, dia orang pun semua balik rumah. Dan maklum tak tangguh-tangguh, dia panggil ustaz. Ustaz datang petang tu buat pagar rumah. Pagar guna air yasin. Lepas tu pagar guna paku. Maksudnya ada 4 paku dicocokkan di dalam tanah, di 4 penjuru rumah. Lepas tu ustaz tu azan kat setiap ruang dalam rumah tu. Alhamdulillah malam tu tak ada gangguan. Benda tu tak datang. Mungkin sebab pagar yang dibuat oleh ustaz tu. Besok paginya maklum dengar pagi-pagi ada orang potong rumput. Mula-mula maklum rasa macam tak ada apa-apa dah, potong rumput macam biasa. Walaupun dia kata jarang-jarang bunyi orang potong rumput. Jadi lebih kurang pukul 10 pagi maklum pergilah ambil kain baju nak disidai. Waktu dia ambil kain baju nak sidai tu, baru dia perasan salah satu paku dah tercabut daripada tanah. Tapi maklum ambil paku tu, dia tonyong balik dekat tanah, dia bendamkan balik dekat tanah dengan harap pagar tu masih lagi boleh berfungsi. Tapi apa yang maklum harapkan tak jadi. Malam tu Pak Long datang, tapi Pak Long datang mengarut gila. Sebab mungkin dia tahu rumah tu dah kena pagar kan, dan mungkin pagar tu dah terkoyak sebabkan paku tu tercabut daripada tanah kan. Agaknya malam tu Pak Long mengamuk gila. Baru dengar suara dia dan batuk-batuk dia. Dia ketuk rumah, dia gendang keliling rumah sampai anak-anak ketakutan sangat-sangat. Dan bila benda tu berhenti, bila azan subuh berkumandang. Dan besoknya tak tangguh-tangguh maklum panggil lagi ustaz-ustaz lain. Dan ustaz tu buat kesimpulan, mungkin Pak Long ada bela raya, ada bela pakcik raya. Abang tak nak sebut. Dah habis bulan Ramadan, kalau sebut kan haru lah. Mungkin Pak Long ada membela pakcik raya. Faham-faham je lah. Jadi
Ustaz tu minta semua baju Pak Long dan barang-barang peribadi Pak Long dibakar. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara yang seram berulang lagi, Mak Long dengan anak-anak ambil semua barang-barang Pak Long, letak dekat pekarangan rumah, luar rumah untuk dibakar. Dan waktu diorang kemas-kemas, diorang jumpa banyak tangkal. Rupanya Pak Long ni pemain tangkal. Maksudnya pembela tangkal. Lebih kurang lah. Jadi dengan tangkal-tangkal tu pun bakar, dengan baju bakar, dengan gambar bakar, dia punya kotak rokok bakar, semua dibakar. Alhamdulillah, ikhtiar ini menjadi pada malam tu Pak Long tak balik. Dah tak balik lagi dah. Mak Long pun dah tak kena ganggu. Anak-anak hidup aman sentosa sampailah sekarang. Tapi abang minta maaf, lokasi terpaksa abang rahsiakan. Cuma abang boleh bagi tahu berlaku dekat Kuantan, Pahang. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang bersyukur sangat-sangat sebab selalu mendapat kata-kata semangat dekat dalam komen. Bang terus berusaha, terima kasih buat cerita, terima kasih sampaikan cerita. Abang rasa macam Alhamdulillah. Niat abang sebenar buat YouTube adalah bagi hiburan waktu orang buat kerja, betul-betul Allah kabulkan. Terima kasih sangat-sangat. Okeylah, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Salam Syawal.